warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul binti Azrin dari Kostik Pemaparan Online. Hari ini saya akan rumuskan kitab drama movie yang bertajuk Pada Apa Dengan Dosa. Cerita ini mengisahkan Aurora adalah seorang bukan Islam yang berumur 19 tahun yang belajar tentang kajian budaya di wilayah Asia. Pada satu hari, pensyarahnya memberi tugasan untuk mencari kajian tentang perkembangan Islam di Kepulauan Asia. Dalam masa yang sama, dia adalah seorang pekerja yang bekerja di kafe. Ketika dia sedang bekerja, kawannya Azman memperkenalkan sepupunya kepada Aurora, iaitu Khalid yang tinggal di Malaysia. Daripada video ini kita boleh lihat yang Aurora tahu sedikit tentang Islam dalam bab pergaulan, iaitu dia tidak boleh bersentuhan dengan perkara haram. Daripada video itu juga kita boleh nampak yang Khalid menjaga pandangannya di hadapan wanita. Setelah dia mengetahui Khalid adalah orang Islam yang berasal dari Malaysia, Dia meminta tolong kepada Khalid untuk membantunya untuk membuat tugasan kerana dia perlu tahu tentang sedikit tentang Islam. Selepas itu, selesai dia bekerja, dia terdengar perbualan dari ibu bapanya tentang dia adalah seorang anak angkat. Pada pagi keesokan paginya, dia balik dalam keadaan yang lesu dan dia memberitahu kepada ibunya yang dia perlu bersendirian. Ketika di dalam bilik air, dia menelan beberapa pil hingga dia terjatuh. Selepas Aurora sihat, Aurora datang bekerja semula dan Khalid datang ke kafe menaikkan kapak Aurora. Dan Khalid memberitahu Aurora adalah perkara yang dia buat ketika itu adalah salah di dalam Islam, kerana Islam tidak membenarkan kita membunuh diri, kerana itu adalah salah satu kesalahan yang besar. Ketika di dalam perjalanan untuk cari maklumat tentang tugasan Aurora memberitahu yang dia malu dengan kawan-kawan dia kerana kawan-kawan dia berkata dia tidak sama muka dengan ibu bapanya. Dan Khalid berkata, kenapa kita kena malu dengan manusia? Di dalam Islam, Allah telah mengajar kita untuk bersangka baik, yang dipanggil sebagai husnuzon, iaitu bersangka baik dengan semua orang. Ketika dalam perjalanan mereka mencari tugasan, waktu solat telah masuk, Khalid pergi ke surau untuk melakukan azan. Apabila setelah Khalid selesai menunaikan solat, Aurora meminta Khalid untuk merekodkan azan tu untuk dia kerana dia berasa sedih apabila mendengar azan. Berkepala daripada movie ini, Aurora ingin meminta izin kepada kedua ibu bapa angkatnya untuk mencari kedua ibu bapa kandungnya kerana dia sudah besar dan dia berhak untuk mencari ibu bapa kandungnya. Dan ia juga meminta tolong kepada keluarga angkatnya untuk mencarikan maklumat tentang ibu bapa kandungnya. Selepas balik daripada rumah anak yatim pada malam itu, Aurora berjumpa dengan Khalid kerana dia ingin memberitahu sesuatu tentang keluarga kandungnya. Dia berasa gembira dan sedih kerana dari kegembiraan dia berasa gembira sebab mempunyai kedua bapa yang beragama Islam dan menetap di Malaysia. Dan yang sedihnya kerana ibu bapa mereka tidak berkahwin. Khalid pun berkata, kita manusia biasa yang sering melakukan kesilapan dan kesalahan, dan Khalid ingin Aurora memaafkan perbuatan kedua ibu bapa kandungnya. Pada cuti semester, Aurora ingin ke Malaysia untuk bertemu dengan ibu bapa kandungnya. Tetapi Aurora tidak mahu membawa keluarga angkatnya kerana dia mahu menjaga perasaan mereka. Jadi dia mengajak Khalid untuk teman dia pergi ke Malaysia untuk mencari ibu bapa kandungnya. Apabila mereka sudah sampai ke Malaysia, Aurora pergi ke satu alamat yang diberikan oleh rumah anak yatim di Scotland, iaitu rumah Puan Zahara, iaitu ibu kandungnya. Tetapi yang diberitahu kepada pembantu daripada pembantu rumah yang Puan Zahara tidak tinggal di sini lagi kerana dia sudah tinggal bersama suaminya. Tetapi pembantu rumah tu masuk untuk berjumpa dengan ibu kepada Puan Zahara. Setelah mendapat alamat daripada ibu Puan Zahara, iaitu nenek Aurora dan Khalid pun pergi ke rumah ibu kandungnya. Dia berasa gembira dan dia terpegun dengan kecantikan ibu kandungnya. Ibu kandung Aurora terkejut apabila Aurora menyebut namanya kerana setelah 19 tahun Aurora ditinggalkan oleh ibu bapa kandungnya di Scotland dan dijaga oleh keluarga angkatnya. Tetapi Puan Zahara, iaitu ibu kandungnya, tidak mengaku yang dia pernah mempunyai anak ketika 19 tahun dahulu, dan Puan Zahara menghalau dia balik dalam keadaan dia tengah menangis dan dalam sedih. Keesokan harinya, Aurora dan Khalid pergi ke rumah Ustaz Haris, iaitu Ustaz yang kenal di Malaysia. Apabila Aurora memberitahu Encik Haris bahawa dia
ingin berjumpa dengan bapa kandungnya iaitu Haris. Ustaz Haris terkejut dan dia mengatakan aura itu salah. Dan apabila Khalid membuka biodata Ustaz Haris, menunjukkan biodata Ustaz adalah sama dalam penyertaan maklumat yang diberikan oleh Rumah Anak Yatim di Scotland. Ustaz Haris pernah belajar di Scotland dalam pengajian perbandingan agama. Selepas itu, dia menuduh Aurora dan Khalid ingin menjatuhkan reputasi dia sebagai penceramah yang terkenal di Malaysia. Maka mereka dihalau oleh Ustaz Haris. Apabila mereka sudah pulang ke rumah, Aurora bersedih kerana ibu bapa kandungnya tidak menerimanya walaupun dia sudah memaafkan perbuatan mereka yang mereka buat pada masa lalu. Dalam keadaan dia sedih dan tertekan, dia ingin membunuh diri, tetapi Khalid sempat pergi ke bilik Aurora bersama Azman untuk melihat apa yang berlaku di situ. Pada keesokan paginya, Khalid berjumpa dengan Ustaz Haris di masjid kerana dia baru selesai ceramah. Dia memberitahu Ustaz Haris bahawa Aurora pernah membunuh dirinya. Dan apabila surat yang diberikan oleh Rumah Anak Yatim itu kepada Aurora, Aurora rasa gembira kerana dia adalah seorang yang beragama Islam dan seorang yang berketurunan Melayu. Dan daripada situ dia mula untuk mengenal Allah. Dan dia juga memaafkan perbuatan kedua ibu bapa kandungnya. Pada keesokan harinya, Haris telah sedar atas kesalahan dia dan dia patut bertanggungjawab atas anak kandungnya sendiri. Dia mengambil tiket untuk pergi ke Scotland. Tetapi apabila dia hendak masuk ke dalam kapal terbang, dia tercicir alamat Aurora ketika di Scotland di tempat duduk lapangan terbang. Ketika dia selesai menunaikan solat, dengan izin Allah, Haris menemukan Khalid yang sedang baca Al-Quran di belakangnya. Dan Khalid membawa Haris itu berjumpa dengan Aurora. Tetapi Khalid meminta maaf dan memberitahu bahawa Aurora tidak boleh bersentuh dengan bapa kandungnya kerana dia adalah anak luar nikah. Pengakhiran movie ini ialah Ustaz Haris mengislamkan anaknya kerana dia sedar atas tanggungjawabnya sebagai seorang bapa kepada anak yang tidak beragama selama 19 tahun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama diberi Nur Syifa Ali Syahira binti Rizwan. Nombor matrik saya ialah D21113468. Terdapat beberapa pujian yang dapat kita ambil daripada movie ini. Yang pertama ialah sentiasa mempelajari ilmu agama Islam dengan lebih mendalam. Contohnya, Aurora sering bertanyakan kepada Khalid tentang agama Islam. Yang kedua, sentiasa mengucapkan kata-kata yang baik apabila mendengar perkara-perkara yang baik. Contoh situasi Khalid mengucapkan Alhamdulillah apabila mendapat tahu Aurora sudah sembuh. Seterusnya, apabila suami kepada Puan Siti Zahra mengucapkan Masya Allah apabila mendengar nama Aurora yang sangat indah. Yang ketiga ialah sentiasa berpesan kepada orang lain untuk sentiasa bersangka baik, iaitu husnuzon. Contoh situasi Khalid sentiasa mengingati Aurora untuk bersangka baik dalam apa jua keadaan kerana setiap apa yang berlaku pasti ada hikmahnya. Yang keempat ialah memohon kemaafan dan menyesali atas kesilapan yang dilakukan waktu dahulu. Contohnya, situasi Puan Siti Zahra yang berdoa kepada Allah dan memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dosa silamnya yang dilakukan terdahulu. Yang kelima adalah Aurora memasuki Islam tanpa paksaan dan memasuki Islam dengan rela hati. Hal ini kerana Islam tidak pernah memaksa orang lain untuk memasuki agama Islam, melainkan Islam menggalakkan umatnya untuk menyebarkan tentang kebaikan agama Islam kepada orang lain. Pujian yang terakhir adalah sentiasa menjaga hubungan dengan baik, tidak kira dengan sesiapa pun. Contoh situasi ialah Aurora tetap menjaga hubungan silaturahim dengan keluarga angkatnya meskipun dia sudah tahu bahawa mereka bukan orang tua kandung Aurora. Terdapat beberapa kritikan juga yang dapat kita ambil daripada movie ini. Yang pertama, janganlah kita bersikap kasar terhadap anak kita sendiri kerana kekurangan yang ada pada dirinya. Kita perlu redha dengan setiap ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam situasi ini, Puan Siti Zahra yang sering memarahi anaknya
dan sentiasa menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang berlaku kepada anaknya itu. Yang kedua, sebagai seorang manusia, janganlah kita lari daripada sikap bertanggungjawab. Dalam situasi ini, Ustaz Aris yang tidak mengakui Aurora sebagai anaknya itu kerana lebih mementingkan reputasi keluarganya yang sangat terkenal itu. Akhir sekali, sebagai umat Islam, setiap ilmu yang kita pelajari perlulah dimanfaatkan dan digunakan dalam kehidupan seharian kita. Janganlah kita jadi seperti Ustaz Aris yang sentiasa memperingati dalam ceramahnya untuk bersikap toleransi dan bertanggungjawab, walhal dirinya sendiri tidak melakukan perkara yang dikatakan itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya selaku penonton movie Ada Apa Dengan Dosa akan memberikan sedikit cadangan penambahbaikan agar movie ini lebih menerapkan unsur-unsur Islamik dan seronok apabila ditonton. Sebagai penambahbaikan yang pertama ialah barisan pelakon perlu melonggarkan pakaian mereka dan tidak memakai pakaian yang menjolok mata pada penonton lelaki. Hal ini bagi mengelakkan fitnah kepada penonton yang bukan beragama Islam. Terutamanya, ialah movie ni kan movie yang berunsurkan Islami, tapi kenapa pelakonnya pakai pakaian yang tak sopan, pakaian yang tak tutup aurat? Maka hal ini akan menimbulkan spekulasi dan perspektif yang negatif kepada penonton, terutamanya mereka yang bukan beragama Islam. Selain itu, unsur Islami yang kedua ialah sebaik-baiknya pengarah perlulah memilih pasangan suami isteri yang sebenar untuk pelakon yang memegang watak suami isteri dalam movie ini. Sebab benda ni bagi mengelakkan persentuhan antara yang bukan mahram. Hal ini kerana perkara yang haram di sisi Islam tetaplah haram. Kita tak boleh nak halalkan benda yang haram. So, janganlah mengambil ringan mengenai hukum hakam dalam menerbitkan sesebuah filem, kerana sebaik-baiknya kejarlah redha Allah tu lebih penting daripada populariti semata-mata. Tapi di sisi Allah, Allah tak redha pun. Lagipun zaman sekarang ni ramai dah artis yang dah berkahwin sesama artis, contohnya Wawa Zana dengan Ariel Zafril dan ramai lagi. So, sebenarnya tak ada masalah untuk para pengarah untuk memilih pelakon suami isteri yang sebenar bagi memegang watak suami isteri. So, nak 1000 daya tak nak 1000 dana tu je. Seterusnya, adegan-adegan yang tarik-tarik baju tu kononnya nak berlapik lah. Tapi bagi saya benda tu tak perlu nak masukkan pun adegan tu. Kita boleh tukar kepada dialog macam marilah kita keluar, marilah kita pergi, jangan duduk di sini lagi ke apa ke. Boleh guna isyarat tu boleh juga. Tak perlu nak pegang-pegang baju tu, sebab walau apa pun tak boleh juga bersentuhan walaupun melapik. Yang penting bukan mahram, tak boleh nak bersentuhan. Lagipun benda tu bukan darurat, bukan sesuatu yang darurat. Jadi tak boleh, tak digalakkan pun. Bagi saya benda scene tu tak patut pun ada kat situ, sebab boleh menimbulkan fitnah. Kalau kita tengok dari jauh, kita tengok kalau dekat-dekat kita boleh nampak yang dia tu tak pegang antara lelaki dan perempuan. Tapi kalau tengok dari jauh tu, kita tak nampak dia tu pegang ke apa ke, jadi menimbulkan fitnah. So sebaik-baiknya scene tu tak perlu pun nak letak kat dalam elemen dalam cerita, sebab akan menimbulkan fitnah. Walau apa pun benda tu tak disarankan dalam Islam pun. Lagipun bukan darurat, jadi tak perlulah nak letak. Sebaik-baiknya buang je. Seterusnya, cadangan yang ketiga ialah pilih watak yang sama jantina untuk temani musafir. Sebab lebih elok jika seorang perempuan itu hendak bermusafir ditemani dengan mahram sendiri. Jadi tidak ada salah perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, sebab syaitan yang ada dekat mana-mana untuk menghasut kita buat dosa. Dalam surah Al-Isra, dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 juga menyebutkan la taqrabu zina. Ayat ini menyebutkan bahawa janganlah engkau mendekati zina. Jadi sebaik-baiknya janganlah kita membuka langkah kepada penzinaan, kerana kadang iman kita ni naik, iman kita ni rendah. So jelaslah menghindari itu lebih afdal daripada kita nak mengubati. Kalau dah perkara yang buruk terjadi dah susah. Na'udzubillah min zalik. Akhir sekali, janganlah buat jalan cerita yang tergantung. Sebab dalam movie Ada Apa Dengan Dosa ni,
jalan ceritanya agak tergantung kerana dia habis sebegitu je, sekerat jalan. Kita boleh ubah Aurora jumpa mak dia juga, peluk-peluk dengan mak dia. Mereka menjalani kehidupan bersama untuk seketika sebelum habis tu. Jadi perkara ni dapatlah menimbulkan perasaan puas hati kepada para penonton, perasaan seronok, perasaan gembira sebab kita nampak kasih sayang seorang anak, seorang ibu terhadap anaknya. Kita rasa puas lah kan lepas tengok tu. Sebab kita sendiri pun, rata-rata penonton pun kalau tengok cerita yang tergantung, kita akan beremosi sedikit. Kita akan rasa macam alah, habis macam ni je. So sebaik-baiknya penambahbaikan dekat sini, pengarah tu perlulah tambahkan sedikit jalan cerita macam Aurora berjumpa juga dengan mak dia. Diorang hidup bersama-sama, bergembira seketika sebelum habis tu. Jadi kita pun yang tengok tu rasa seronok. Itu sajalah daripada saya tentang penambahbaikan movie Ada Apa Dengan Dosa ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atika binti Kamaluddin, nombor matrik D2113-725. Nilai yang pertama ialah nilai tolong-menolong. Seperti Khalid menolong Aurora menyelesaikan tugasan yang ditugaskan kepadanya berkaitan bab agama. Yang kedua ialah nilai kasih sayang. Keluarga angkat Aurora sangat menyayangi Aurora seperti anak mereka sendiri. Yang ketiga ialah nilai bantu-membantu. Mak ayah angkat Aurora sanggup membantu Aurora mencari mak ayah kandung walaupun agak sukar untuk mereka menerima keputusan Aurora untuk mencari keluarga kandung. Selain itu, Khalid bersetuju untuk membantu Aurora pergi ke Malaysia untuk mencari mak ayah kandung Aurora. Seterusnya, ibu kepada Siti Zahara memberikan alamat rumah Siti Zahara untuk membantu Aurora menjumpainya. Nilai yang seterusnya ialah nilai husnuzon. Khalid mengajar Aurora erti husnuzon supaya hati dan fikiran Aurora sentiasa beranggapan baik terhadap orang lain. Seterusnya nilai keinsafan. Ustaz Haris mula berasa insaf setelah apa yang telah diberitahu oleh Khalid kepadanya tentang anaknya Aurora yang ingin cuba membunuh diri setelah dia tidak menerima anaknya. Di dalam cerita ini terdapat juga nilai kejujuran, seperti Zahara meminta maaf kepada suaminya atas perbuatannya pada ketika dahulu dan memberitahu suaminya tentang anak luar nikahnya iaitu Aurora. Di samping itu juga nilai ketaatan. Walaupun Khalid tinggal di negeri Eropah, tetapi dia tidak lupa untuk menunaikan kewajipannya sebagai seorang Muslim iaitu menunaikan solat. Di dalam nilai ketaatan, kita boleh lihat Siti Zahara sangat taat kepada suaminya dengan meminta izin kepada suaminya dahulu untuk mencari Aurora iaitu anaknya yang telah pergi ke Scotland. Di dalam nilai keinsafan juga, Ustaz Haris pergi ke Scotland untuk mencari anaknya Aurora untuk meminta maaf atas semua perbuatannya yang tidak menerima Aurora sebagai anaknya. Nilai kemaafan. Aurora memaafkan ayahnya Ustaz Haris setelah melihat ayahnya meminta maaf kepadanya kerana tidak menerimanya sebagai anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizana Azwani binti Hismuddin daripada Diploma Perakanan dengan memegang nombor matrik D2113-726. Tajuk yang akan saya kupas pada hari ini adalah hubung kait perfilman Islam dengan pembangunan negara dan umat Islam. Penghasilan filem bangsa Islamik sangat penting pada zaman serba bonda ini untuk dijadikan sebagai media dakwah kerana masyarakat lebih terdedah dengan penggunaan sosial media. Jadi, umat Islam seharusnya mengambil peluang dengan menyelitkan mesej dan pengajaran dalam penerbitan filem kerana kebiasaan filem akan dipaparkan dalam media sosial seperti Netflix. Oleh hal yang demikian, ia bukan sahaja dapat dilihat oleh masyarakat tempatan, malah boleh menghubung ke serata dunia. Secara tidak langsung, filem Islami ini dapat mempengaruhi pemikiran, jiwa, rohani dan emosi penonton. Dengan terbitnya filem Islami ini, kita dapat mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada umat Islam, malah memberi peluang kepada golongan bukan beragama Islam memahami agama Islam agar dapat memartabatkan kesucian Islam serta mengkang daya barat yang merosakkan masyarakat.
Oleh sebab itu, filem Islam ini sewajarnya diterbit, dipapar, malah dimajukan oleh umat Islam demi pembangunan negara dengan menitikberatkan keseluruhan aspek kehidupan manusia berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti akidah, syariat, ibadah dan akhlak untuk memastikan segala pengisian dan bakat dalam filem dapat dikembangkan secara positif dan menyeluruh. Sehubungan dengan itu, penerbit filem seharusnya menonjolkan identiti atau cara kehidupan Islam yang sebenar dan bukan mengejar dunia hiburan semata-mata. Oleh itu, unsur-unsur kemaksiatan dan bercagah dengan etika Islam seharusnya ditapis supaya agama Islam tidak dipandang rendah oleh agama lain. Maka boleh diketengahkan dengan paparan ibadah khusus atau umum yang dituntut dalam Islam seperti berdoa selepas selesai solat atau menuntut ilmu. Perkara ini menunjukkan keyakinan manusia yang bergantung harap pada Allah dalam menghadapi hujan atau memohon suatu kebaikan, malah mendidik manusia supaya sentiasa berusaha mencari ilmu walau di mana-mana pun mereka berada. Dengan terbitnya filem Islami ini menunjukkan Islam tidak menyekat hiburan kerana sudah menjadi ilmu murah manusia yang sukakan keseronokan, tetapi Islam sentiasa mengingatkan umatnya agar bersederhana dalam berhibur. Oleh itu, filem yang diterbitkan mestilah tiada unsur penampakan aurat atau aksi yang terlarang walau dengan alasan untuk memberi pengajaran kerana cara tidak menghalalkan syarak. Dengan ini menunjukkan bahawa Islam sangat menjaga kehormatan umatnya tanpa mengira umur dan bangsa. Perkara ini menyedarkan masyarakat betapa pentingnya menjaga maruah diri dan aurat dalam kehidupan. Malangnya, filem tempatan sekarang lebih banyak mempaparkan elemen keganasan, bomoh, khurafat dan aksi seram yang boleh mengundang kesan negatif kepada masyarakat terutama golongan remaja dan kanak-kanak yang akhirnya membawa kebimbangan kepada ibu bapa. Dari pandangan saya, filem yang menunjukkan watak agresif boleh mempengaruhi perbuatan remaja ke arah negatif seperti membuli, vandalisme atau pergaduhan yang boleh menjejaskan imej negara. Oleh itu, penulis skrip, penerbit dan pengarah seharusnya membuat perubahan dengan menubuhkan filem-filem Islamik yang menunjukkan teladan yang baik dan menerapkan nilai-nilai murni dalam kehidupan agar peradaban masyarakat semakin utuh. Sekaligus dapat membantu negara mengurangkan jenayah. Hal ini dikatakan demikian kerana penghasilan filem yang baik dapat membentuk kepribadian masyarakat yang sopan dan benci akan kezaliman. Berdasarkan filem Ada Apa Dengan Dosa yang dikaji oleh kumpulan saya, filem ini merupakan salah satu medium yang berguna untuk mencetus kesedaran kepada masyarakat berkaitan pembuangan bayi dan tanggungjawab terhadap anak luar nikah kerana mereka sering diabaikan dan dipandang oleh masyarakat sedangkan ibu bapa dan mereka yang bersalah tetapi anak tersebut yang terpaksa menanggung cemohan dan hinaan. Sesungguhnya mereka perlu mendapatkan hak penjagaan, perlindungan, pendidikan, nafkah dan kebajikan tanpa mengira kisah silam ibu bapa mereka. Dalam jalan penceritaan filem Ada Apa Dengan Dosa, kita boleh mengambil iktibar supaya mengasuh mereka dengan penuh kasih sayang tanpa membezakan mereka. Selain itu, kita tidak boleh melepaskan tanggungjawab membimbing mereka ke arah kebaikan. Wahai saudara, terimalah sesuatu yang pahit itu dalam keadaan hati yang redha kerana kebaikannya besar walaupun perit untuk diterima. Oleh itu, peganglah hakikat bahawa setiap yang berlaku pasti ada hikmah yang tidak disangkakan.